Okay, so sekarang kita nak tengok untuk trend in ionization energy pula. Okay, sebelum ni kita dah bincang tentang atomic radius, ionic radius, dan kita tengok perbincangan tu dari segi kita bandingkan atom dengan ion punya saiz, sesama isoelektronik kan. So sekarang kita nak tengok pula untuk ionization energies. Macam mana trend of ionization energy di dalam periodic table kita ini. Okay, so kita tengok dulu definition for first ionization energy. So simbol dia adalah IE1. Ionization energy yang pertama. Maksudnya kita remove, kita keluarkan elektron yang pertama. So definition dia adalah the minimum energy required. So when we want to remove the electron out from the atom, so we need some amount of energy. Kita perlu absorb energy. Energy diperlukan untuk kita remove elektron. Dan yang ni kita nak removekan the first electron from gaseous atom in its ground state. So contoh, kalau kita ambil contoh apa, sodium katakan. Kalau sodium tu dia ada 10 elektron, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So first ionization energy elektron tu mesti keluar daripada valence lah, sebab yang ni kan nukleus, tak mungkin dia nak keluar daripada dalam. Kita dah bincang sebelum ni bila kita remove elektron dalam chapter 2.3 kan, kita mesti remove daripada shell yang paling luar sekali. So kita akan remove elektron daripada sini. Dan elektron tu mesti kita remove satu-satu. Satu elektron yang kita nak keluarkan tu, dia perlukan some amount of energy yang kita panggil sebagai ionization energy. Dan first elektron yang kita keluarkan ni, kita panggil dia sebagai first ionization energy. Kalau you keluarkan elektron yang kedua, elektron kedua daripada dalam lah, sebab kat luar ni dah tak ada. So elektron kedua yang akan keluarkan, kata yang ni. So yang ni elektron kedua yang you perlukan, yang you nak keluarkan. So yang tu kita panggil second ionization energy. Kita simbolkan dia dengan IE2. Elektron ketiga yang you keluarkan, yang tu kita panggil third ionization energy, IE3. Kalau you nak keluarkan elektron yang keempat, IE4 dan seterusnya lah. Okay. Cuma yang ni dalam yang formula ni, dia jadi daripada X kepada X plus. Maksudnya dia keluarkan satu elektron lah kan. So elektron yang pertama lah. So yang ni dia punya IE1. So energy absorb ataupun energy required. Okay, so kita tengok trend yang general trend untuk ionization energy across a period. So once again, ni kalau kita katakan ini kita punya periodic table. So across a period from left to the right. So apa yang berlaku adalah untuk ionization energy, kita tahu across a period proton number will increase. So the effective nuclear charge also increase, and from there we know that the atomic size decrease. Dan makin ke sini size makin kecil. So bila size makin kecil, electrons are held tightly to the nucleus. So kita tahu bila size dia kecil, dia punya elektron tu, especially the valence electron tu, dia yang semua elektron kan, dia akan held tightly lah to the nucleus. Dia akan tertarik dengan agak kuat kepada nucleus. So bila dia held tightly to the nucleus, therefore it is difficult to remove the first electron. Okay, kita nak remove elektron tu susah sebab saiz dia kecil, dia tertarik dekat dengan nucleus. So kita nak keluarkan kan. Sedangkan tarikan elektron tu terhadap nucleus tu kuat. Kenapa kuat? Sebab dia kecil, dia dekatlah dengan nucleus tu. So that's why it is difficult to remove the first electron. Therefore the first ionization energy is high. Okay, first ionization energy is high because we want to remove the first electron. So it can be said that the first ionization energy increase from left to the right. Jadi, kalau kita dah tengok trend size sebelum ni, kan ni kata group 1, group 2, kita tahu size makin lama across a period, size dia semakin kecil. Jadi kita tahulah bila size makin kecil, tarikan tu makin kuat. So maksudnya ionization energy across a period increase. Okay. Tetapi ada sedikit speciality. So kita tengok kat sini kan, sepatutnya across a period tu dia punya first ionization energy tu
akan semakin bertambah kan sebab saiz semakin kecil. Tapi ada sedikit macam perbezaan ataupun tak sama lah bila tengok data ni. Kita tengok antara beryllium dengan boron, tiba-tiba dia turun. Sepatutnya dia akan naik je, tiba-tiba dia turun. Sama juga satu lagi kita jumpa dekat nitrogen dengan oksigen. Sepatutnya nitrogen group 15, oksigen group 16. So sepatutnya di across the period dia akan semakin bertambah kan dia punya first ionization energy. Tapi nampak dia berkurang. Kenapa macam tu? So yang ni yang kita panggil sebagai anomalous case. So dia ada speciality, dia tak sama. Trend, general trend, normal trend sepatutnya across a period ionization energy increase. Tetapi tidak berlaku kepada empat tadi tu. Yang pertama adalah di antara boron dengan beryllium. Di mana boron ni adalah group 13, elemen dalam group 13, di mana dan beryllium adalah dalam group 2. Okay. So kalau kita tengok dari segi electronic configuration kan, boron dia ada 5 proton number dia, so 5 elektron. So 1s2, 2s2, 2p1. So that's why dia group 16 period 2. Manakala beryllium pula 1s2, 2s2 dalam group 2. So dua-dua ni elemen dalam period 2. Jadi kalau ikutkan dari segi kedudukan lah, kita boleh kata beryllium tu di sini, boron dekat sini. Jadi sepatutnya berdasarkan general trend ni yang sepatutnya lah. Sepatutnya apa yang kita observe, kita akan dapati kalau across a period first ionization energy increase. Jadi kita expect so dia punya boron IE1 boron kan lebih tinggi lah berbanding IE1 beryllium. Okay. Tetapi apa yang dikatakan yang sebenarnya bila dia observe kan, bila dia buat eksperimen, didapati bahawa boron has lower IE. Sepatutnya boron kita expect higher IE daripada beryllium. Tapi bila dia observe, yang sebenarnya adalah boron has lower first ionization energy than beryllium. Kenapa jadi macam tu? Okay, kita tengok. Beryllium lost a 2s electron while boron lost a 2p electron. Sebab ini ionization energy kan. Okay. Jadi kalau kita perhatikan, kalau nak buat first ionization energy untuk beryllium, beryllium dia kata mana tadi? Beryllium lost a 2s electron. So kita tengok beryllium. Beryllium kan dia punya electronic configuration dia adalah 1s2, 2s2. Kan, jadi bila dia nak remove the first electron untuk sebagai first ionization energy, so dia mesti akan remove electron daripada dalam ni kan. So dia akan remove satu electron. Bila dia remove dia remove daripada 2s2. Manakala kalau boron ni kan 1s2, 2s2, 2p1, dia remove satu electron kan untuk first ionization energy. So dia akan remove satu electron daripada yang ni. So less energy is needed to remove an electron from a higher energy of partially filled 2p orbital, which is highly shielded from the nucleus by attraction by 1s and 2s orbital as in B than in beryllium. So kat sini dia terangkan kenapa, apa yang menyebabkan beryllium ni dia punya first ionization energy lagi rendah daripada beryllium. Maksud dia lagi rendah ni, kita faham bahawa sekarang ni dia nak remove electron, dia perlukan energy to remove the first electron. Untuk boron, kita keluarkan elektron yang pertama tu daripada yang ni. Dan kita dapati dia kata kat sini, elektron ni lagi senang kita nak keluarkan. Lagi senang nak keluarkan maksudnya less energy required. Bila less energy required to remove the first electron in 2p orbitals, so maksudnya dia punya IE1 ataupun tenaga yang diperlukan tu lebih
sedikit lah. So IE1 dia lebih rendah. Sebab apa dia kata kat sini tadi, bila you nak removekan first electron daripada 2p orbitals, kan? So kat sini you ada 1s2 to 1s2 to s2. So bila you ada lagi elektron di bahagian dalam, kan? Ni 1s2 to s2. Macam tu, kan? Bila you nak remove elektron daripada orbital yang daripada 2p orbital ni, so elektron yang dekat dalam ni dia akan menghalang apa? Menghalang nukleus dekat dalam ni untuk tertarik dengan lebih kuat dekat sini. Kan? Maksudnya tarikan antara nukleus dengan valence elektron kat sini tak begitu kuat sangat lah, sebab kat sini you nak remove satu elektron sahaja. Okay, sebab tu dia kata kat sini less energy needed to remove an electron from a higher energy of partially filled orbital. Dan tambahan pula kerana 2p ni dia adalah partially filled. Kita bincang dalam tajuk 2.3 sebelum ni, kalau kita ada half fill, kita ada completely fill, dengan kita ada partially fill. Kita tahu dua ni stable. Yang ni pula less stable. So bila less stable, you nak remove energy, you nak remove elektron, dia tak stabil sangat, kan? You nak remove elektron, lebih mudah lah. Dan tambahan pula, you nak remove tu daripada orbital yang partially filled, dan dia ada dua shielder kat dalam tu. So maksudnya dia punya tarikan elektron terhadap elektron dekat partially filled ni tak begitu kuat. So that's why dia lebih mudah you nak keluarkan elektron dari sini. So bila lebih mudah you nak keluarkan elektron di situ, less energy required to remove the electron. Therefore, the first ionization energy in boron is greater than in beryllium. Manakala kalau you nak tengok, nak buat comparison dengan beryllium, kan? Beryllium ni dia ada 1s2 to s2. So 1 to s2 ni dia completely filled. So dia lebih stabil. Dan yang kedua pula, dia punya shielder dia satu je dekat dalam ni. Okay. So the electron in 2s orbital is shielded from the nucleus by attraction by 1s orbital only. So maksudnya bila shield dia ada satu saja, contoh, kan, sini 1s2, sini 2s2. So kat sini jarak dia dekat dengan nukleus. You nak remove satu elektron dari sini, jarak nukleus dengan ni dekat sebab shield you satu je. So bila jarak dia dekat, tarikan antara ni dengan nukleus agak kuat. Jadi somehow susah you nak remove elektron, first elektron dari sini. Okay? Dan itulah yang menyebabkan first ionization in beryllium lagi tinggi, is higher than the first ionization energy in boron. Sebab kita tengok faktor dia punya orbital tu dengan lebih detail. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, masih lagi dekat dalam period tu. Tapi yang ni di antara group 15 dengan group 16. Iaitu group 15 tu kita ada nitrogen, group 16 kita ada oksigen. Jadi kalau ikutkan dari segi kedudukan, ni IE1 bertambah. So nitrogen kat sini 15, oksigen kat sini 16. Jadi kita expect patutnya IE untuk N lagi rendah lah daripada IE1 untuk nitrogen, lebih rendah berbanding IE1 untuk oksigen, kan? Tapi yang berlaku adalah sebaliknya. Iaitu oksigen pula yang sebenarnya adalah oksigen has lower IE1 daripada compare to nitrogen. Okey, kenapa jadi macam tu? So kita tengok dari segi orbital. So kita tengok nitrogen, electronic configuration dia 1s2, 2s2, 2p3 sebab dia ada 7 elektron. So kat sini 2p3. Kita tahu kalau 2p3 tu bila you lukis orbital diagram tu yang mana yang kotak-kotak tu. P orbital ada 3 kotak. Bila dia kata 2p3, sebenarnya macam ni kedudukan dia, kan, ikut Hans rule yang ni. 111 tu. Ni untuk nitrogen. 1s dia, 2s dia. Kalau 1s macam ni lah.
2s macam ni. So first ionization energy maksudnya you nak remove satu elektron daripada sini dulu. Okay, daripada yang ni. So kita boleh tahu yang ni adalah partially filled, bukan partially filled, itu adalah apa kita panggil? Half filled. Half filled 2p orbital which is stable. Stable Nah, kita tahu yang ni stable kan sebab dia half filled orbital. Manakala kalau oksigen, ni boleh tengok kat sini, 1s2, 2s2, 2p4. So kalau oksigen 2p4, dari segi gambar rajah dia, gambar rajah orbital diagram dia, 1, 2, 3, 4. Ni 2p. 1s, 2s. Ni oksigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keseluruhan je kan. So, you nak remove satu elektron kan. So, you akan remove elektron. Satu elektron daripada orbital ni lah nak remove satu elektron. Okay. So, yang ni nama dia adalah partially filled. Kita tahu partially filled 2p orbitals dia adalah less stable. So, bila dia less stable, lagi senang lah kita nak keluarkan elektron itu. Although the 2p subshells are degenerate, the repulsion between the electron in the partially filled 2p orbitals make it easier to remove one of those electron than that of the 2p half filled orbital. So, reason dia kat sini dia sebut dua, iaitu kenapa lagi senang nak remove elektron kat sini sebab dia partially filled, dan bila partially filled ni, dan you nampak elektron lebih banyak kat sini, dia berlaku repulsion between the partially filled electrons in partially filled of 2p orbitals dan menyebabkan lebih senang. It is easier to remove one electron from this orbital compared we want to remove one electron from this orbital because this 2p half filled orbital is stable. Jadi bila dia stable, dia naklah duduk macam tu. Tapi bila you nak remove dia, susah. So menyebabkan you perlukan ionization energy yang lebih tinggi. Okay. Manakala kita tengok sini, and nitrogen lose an electron from half filled 2p orbital which is more stable than the one of electron from the partially filled orbital in oxygen. So that's why first ionization energy of nitrogen is higher than oxygen. Okay, untuk ionization energy going down the group, menuruni kumpulan. So macam inilah. So general trend dia adalah first ionization energy down the group will decrease. Bila menuruni kumpulan, ionization energy dia akan lebih rendah, lebih sedikit lah. Okay, kenapa macam tu? Yang ni kita boleh nampak logik dia. Going down the group, the atomic size increase. Yang kita tahu kan, bila menuruni kumpulan, size atom makin besar kan. So, electrons, valence electron yang dekat luar sekali tu, makin jauh daripada nukleus. And held less tightly from the nucleus. Bila the valence electron, okay, the outer electron held less tightly to the nucleus, it is easier to remove the first electron. So, bila dia easier to remove the first electron, so that's why dia punya IE semakin berkurang. It is easy to remove the first electron. Okay, so that's why the ionization energy decrease down the group. Okay, yang tadi tu cerita tentang first ionization energy. We want to remove the very first electron. So now kita nak tengok pula cerita tentang second ionization energy. Maksudnya you nak remove the second electron. So the minimum energy required to remove the second electron from gaseous ion with a charge of positive 1. So kalau second ionization energy, dia mesti nak remove elektron tu daripada yang ni lah kan. Sebab tadi mula-mula neutral atom, you dah remove satu elektron, you dah form X+. Sekarang you nak remove lagi satu elektron daripada spesies inilah. Okay, remove lagi satu elektron dan akan menghasilkan X2+.
When an electron, bila you nak remove satu electron from a neutral atom, the repulsion among the remaining electron decrease. Okay. Apa yang berlaku adalah bila you dah remove tadi kan, bila you dah remove tadi kan, contohnya you dah remove electron. So apa yang berlaku dia kata repulsion among the remaining electron. Kan tadi kita bincang masa pagi tadi, bila you remove electron, kat sini bilangan elektron dah berkurangan. Apabila bilangan elektron berkurangan di sini, menjadikan repulsion, daya tolakan sesama elektron ni akan semakin berkurang. The repulsion between the remaining electrons will decrease. Okay. Tapi ingat dekat dalam ni ada proton. So dia punya nuclear charge. Since the nuclear charge remain constant. Dekat dalam ni tak ubah apa-apa pun. Nuclear charge dia masih maintain sahaja. So the electron are held tightly to the nucleus. So tadi repulsion, daya tolakan dekat sini dah berkurang. Dan dalam ni masih sama kan dia punya nuclear charge dia. Jadi attraction between the nucleus and the remaining electron itu akan lebih kuat. Held tightly to the nucleus. So bila kat sini lebih kuat, dan you nak removekan the second electron, for example, so more energy will be required to remove the second electron. Okay, from the positively charged ion. Jadi bila you nak remove elektron kedua ni, so you akan perlukan ionization energy yang lebih banyak to remove the second electron. Dan begitulah seterusnya. Bila you nak remove elektron yang ketiga, so dia lagi dekat kan dengan nukleus, disebabkan dia punya repulsion between the electron dah berkurang dan dia semakin dekat dengan nukleus. So that's why third ionization energy akan lagi tinggi daripada second ionization energy. Begitulah seterusnya. Ionization energy always increase from first ionization energy to second ionization energy dan seterusnya. Okay, walaupun the removal of a subsequent electron from an electron requires an increment amount of energy, but it may not be consistent. Maksudnya kat sini, kita memang dah tahu from IE1, IE2, IE3, bila you nak remove electron tu makin dalam, dia punya nilai ionization energy tu semakin lama semakin bertambah. Okay, tapi dia tak macam, dia ada yang mungkin tak consistent. Okay, so bila jadi macam tu, we can actually determine the electronic configuration of the valence electron for an element by using the ionization energy. Jadi, daripada data ionization energy yang kita ada, kita boleh sebenarnya tentukan valence electron untuk sesuatu elemen itu. Jom kita tengok contoh. Contoh yang diberi ini adalah, ini data untuk beryllium. Dia bagi dekat kita IE1, IE2, IE3, IE4. So IE1 ni maksud dia apa? Ini adalah energi yang dia gunakan, yang diperlukan to remove the first electron. Yang ni pula energi yang diperlukan to remove the second electron. Yang ni third electron, yang ni energi yang diperlukan untuk remove the fourth electron. Jadi seperti yang kita tengok sebelum ni tadi, kita kata nilai IE1, IE2 ni makin lama akan semakin bertambah kan, sebab elektron tu keep on remove from apa tu, daripada dalam kan. Maksudnya dia punya repulsion tu semakin berkurang dan tarikan dia terhadap elektron, terhadap nukleus tu semakin kuat. So that's why nilai IE1 to IE4 ni makin lama makin bertambah. So macam mana cara kita boleh tentukan electronic configuration for the valence electron based on the data of the ionization energy? So apa yang kita boleh buat adalah kita kena cari ratio. Kita cari ratio yang bersebelahan, iaitu kita cari ratio antara IE2 bahagi IE1, dapat berapa ratio dia. Kemudian IE3 bahagi IE2. IE4 bahagi IE3. Maksudnya kita bahagian semualah. Yang ni bahagi yang ni, yang ni bahagi yang ni bahagi yang ni. Maka kita akan dapat nilai ratio kat sini. Okey, apa kita nak buat dengan ratio ni? Apa yang kita nak buat dengan ratio ni adalah kita tengok nilai ratio yang mana yang macam sangat besar, tiba-tiba dia jadi besar.
So kita tengok jadi besar kat sini. Paling besar dekat ratio antara IE3 dengan IE2. Ratio dia sangat besar. 8.45. Yang lain tu lebih kurang je kan. So apa yang kita boleh fahamkan daripada situ adalah kita kata a sharp increase in ionization energy occurs when an inner shell electron is removed. Bila yang kita akan nampak macam tiba-tiba jadi tinggi dia punya ratio ni, yang tu kita panggil sebagai sharp increase. Sharp increase in ionization energy when an inner shell electron is removed. Okay. Contoh kalau kita ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3s2 contohnya. Okay. So, kita tengok kat sini. Dia kata the highest ratio is IE3 divide by IE2 kan. Ni. Highest ratio kat sini. This indicates a sharp increase of ionization energy for the third electron. Thus, the third electron is from the inner shell. Okay, so yang ni kita tak nak contoh ni. Padam balik. Kat sini. Okay, contohlah kalau kita ada 1s2, 2s2. Ni hopefully awak nampak So kalau ni saya nak bagi contoh supaya kita boleh kaitkan dengan yang ni. Yang ni kita dah buat analisis daripada belakang. Okay. Yang ni saya bagi contoh. Kalau kita nak remove elektron, okay, katakan kita ada spesies A. Dia punya electronic configuration dia 1s2, 2s2. So saya nak bagi awak faham. Kalau kita nak keluarkan elektron yang pertama iaitu IE1, kat sini ada 2 elektron. Kan? So IE1 tu maksudnya awak keluarkan satu elektron daripada 2s orbital. Satu elektron. So kat sini IE1. Kemudian you nak keluarkan lagi elektron. So elektron yang kedua you keluarkan. Sini akan jadi IE2. IE1 dengan IE2 ni adalah elektron yang you keluarkan daripada orbital yang sama, daripada shell yang sama, daripada shell yang sama iaitu n equal to 2. Kemudian you nak keluarkan lagi elektron yang ketiga. So elektron yang ketiga nak keluarkan daripada mana? Pandai. Kita akan keluarkan daripada sinilah sebab dah tak ada elektron yang lain kan. So kat sini juga ada 2 elektron. So sekarang you nak keluarkan elektron daripada daripada 1s2 ni. So sekarang apa yang kita boleh katakan kat sini adalah the third electron ni kan. Ni the third elektron yang ketiga yang you keluarkan ni adalah daripada inner shell. Kan kita kan sini kan. Katalah kat sini 1s2, sini 2s2. Ni elektron pertama, yang ni shell yang paling luar, outer shell. Elektron pertama. Ni elektron yang kedua, masih lagi daripada outer shell. Tapi elektron yang ketiga, you keluarkan daripada, yang ni kita panggil inner shell. Shell yang lebih dalam lah. Sebab yang ni 2, yang ni 1. Kan? Yang ni kita buat, katalah ni 1s2, 2s2. Bila remove daripada luar dulu. So that's why kita sebut perkataan inner shell. The third electron is removed from the inner shell. You masuk ke dalam untuk removekan elektron tu. So, apa yang dia kata kat sini, bila kita remove electron, when we remove the electron from the inner shell, we will see a sharp increase in ionization energy. Sebab you nak remove electron daripada petala, daripada shell yang lebih dalam tu, you mesti perlukan tenaga yang jauh lebih banyak. Sebab dia dah memang shell yang berbeza dan dia semakin dekatlah dengan nukleus. Sebab tu you perlukan energi yang sangat banyak lah untuk remove the third electron, which is electron from the inner shell. Kalau antara IE1, IE2, betul kita kata antara IE1 dengan IE2 lagi tinggi dia punya energi. Kan? Tapi perbezaan IE1 dengan IE2 ni tak sebesar IE3. Sebab IE1 dengan IE2 ni masih lagi you remove daripada shell yang sama. However, when you remove the third electron from the inner shell, you will see a sharp increase. So,
That's why lah kita buat ratio ni supaya kita nampak bila tiba-tiba ada ratio yang paling besar. So kita tahulah IE2 ni maksudnya elektron kedua yang you keluarkan. So the next elektron yang you keluarkan adalah elektron ketiga lah. Jadi maksudnya sebab you keluarkan elektron pertama dulu, you keluarkan elektron yang ketiga. Tiba-tiba ratio antara 3 dengan 2 paling besar menunjukkan bahawa elektron yang ketiga tu, the next electron you nak remove tu adalah daripada inner shell. So the third electron is removed from the inner shell, which is 1s. Okay, so you kena faham yang ni. Daripada ratio yang kita buat ni, ratio yang paling besar, maksudnya kat situ ada sharp increase, you tengok IE3, IE2. So inner shell, elektron yang dekat bahagian dalam tu IE3 lah. Sebab dia lebih dalam kan. So, the third electron ni, 3 ni, the third elektron yang ketiga tu is removed from the inner shell. The first and second electrons are removed from the same energy subshell. So apa yang kita boleh tahu kat sini adalah 2 valence electron are present. Okay. Apabila kita dah tahu bahawa third electron tu from the inner shell, jadi outer shell dia ada berapa elektron? Mestilah ada 2 elektron. Sebab elektron yang ketiga tu actually kat dalam ni. You dah remove yang ni. So valence electron dekat luar ni ada berapa? Ada 1, ada 2 elektron. So dari situlah kita tahu bahawa ada 2 valence electron are present. So bila 2 valence electron, so kita tahu dia adalah group 2. Kan? Sebab daripada valence electron kita boleh tahu group kan? So once kita tahu dia adalah group 2 dan dia ada 2 valence electron, maka electronic configuration for the valence electron adalah NS2. N ni kita memang tak tahu sebab kita tak tahu daripada shell yang mana, tak diberitahu kan. Jadi kita memang letak N sahaja. Tapi kita tahu daripada tu tadi, kita tahu yang mana satu electron from the inner shell, and then from there we can actually know the electron at the valence shell, which is the valence electron. So dia adalah 2 lah, NS2. So kita tengok lagi satu example. Okay. So tengok data yang diberikan kepada kita, dia bagi IE1 sampai IE5. Bila you nampak data successive ionization energy, maksudnya dia bagi data banyak-banyak lah daripada IE1 sampai IE5 ke IE6 ke. Apa you nak buat dengan data ni? First kita kena cari dia punya ratio. Tengok apa soalan tanya kita. Determine the electronic configuration of the valence electron. Kemudian kita kena tahu apakah dia punya group in the periodic table. So first step, seperti yang saya katakan sebelum ni, you mesti buat semua ratio. IE2 bahagi IE1, IE3 bahagi IE2, IE4 bahagi IE3, IE5 bahagi IE4. Ambil kalkulator, tekan kalkulator. You tengok ratio yang you dapat dan kita tengok ratio yang paling tinggi. Bila you tengok ratio paling tinggi, berlaku pada IE5 to IE4. So seolah-olah kita faham dia. Seolah-olah katalah kat sini ada 1, 2. Ni contoh lah. Contoh je nak bagi nampak. 3, 4, 5. Contohnya macam tu lah. Ya ke? Bukan. Sorry. Bukan. Tidak pening macam ni. Tak apa. Saya teruskan dulu. Bila, okay, first kita cari ratio. Tengok ratio yang paling besar. Ratio yang paling besar kita tengok dapati berlaku pada IE5 to IE4. So kita tahu first kita remove elektron tu daripada luar kan. Dia jadi mula-mula dia akan jadi IE1 sebab kita remove first electron. IE2 kita remove second electron. IE3 kita remove third electron. IE4 kita remove the fourth electron. IE5 kita remove the fifth electron yang kelima. So since ratio kat sini paling besar antara IE4 dengan IE5, so ini maksudnya yang ni you keluarkan daripada outer electron. Dan ni pun masih lagi outer electron. Shell yang paling luar lah. Ni pun shell yang paling luar. Ni pun yang shell paling luar. Tapi disebabkan ratio kat sini paling besar kan, 5 dengan 4 ni. So maksudnya yang IE5 ni, elektron yang kelima yang you keluarkan ni mesti daripada inner shell. So ini adalah inner shell electron. Bila daripada inner shell, maksudnya yang ni adalah outer shell elektron, iaitu dia merujuk kepada valence elektron. Bila elektron yang kelima adalah daripada inner shell, maka dekat luar ni ada 4
elektron. So valence elektron dia adalah 4. Nampak penerangan dia macam mana? Since the ratio of IE5 to IE4 is the highest, the 5th electron is removed from the initial. Therefore, bila yang kelima tu daripada dalam, maka ada berapa valence electron? Therefore, there are 4 valence electron at the valence shell. Bila 4 valence electron, kita tahu ini adalah group 14. Okay, bukan group 4 Sebab untuk kaedah ni, kita hanya boleh tentukan sama dia ada group tu sama ada daripada S block ataupun melibatkan P block sahaja. Untuk silibus yang ni dia bukan kita menentukan daripada D block. Maksudnya kalau 4 ni group 4 valence electron, kalau awak kata dia group 4, itu adalah dalam D block, sedangkan dia bukan D block tak masuk. Kita boleh tentukan S dengan P block sahaja. So kalau dia 4 valence electron, kita tambah 10, so dia akan jadi group 14 in the periodic table. So bila dia group 14 dan kita tahu dia ada 4 valence electron, kita boleh tulis dia punya electronic configuration for the valence electron, which is 4 valence electron will be NS2, NP2. Yang ni kita letak N sahaja, jangan letak nombor sebab kita memang tak tahu pun. Tapi kita tahu dia 4. So dia mestilah NS2, NP2. Sebab dia ada 4 valence electron tadi.